السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi bincangkan ayat 11 surah Yusuf. Kalian yang memiliki tafsir Ibn Kathir, tolong buka muka surat 126 jilid yang keempat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, sungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian daripada kerajaan dan Engkau telah mengajar kepadaku sebahagian tafsir mimpi. Wahai Tuhan, Pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan juga di akhirat. Matikan aku dalam keadaan Islam dan gabungkan aku dengan orang-orang yang salih. Setelah Nabi Yusuf memanjatkan puji syukurnya kepada Allah atas segala kebaikan, pemurahnya, kurnianya, anugerahnya, nikmat-nikmatnya kerana dipertemukan berkumpul dengan orang yang disayangi itu. Begitu juga kurniaan berupa kenabian dan kerajaan. Maka dalam ayat ini Nabi Yusuf berdoa kepada Allah supaya menyempurnakan nikmatnya di akhirat, sebagaimana Allah telah menyempurnakan di dunia, supaya mewafatkannya dalam keadaan muslim dan dikumpulkan bersama dengan orang yang salih. Jadi ini merupakan satu sirah para nabi, tauladan yang paling baik untuk kita ikuti. Nikmat-nikmat Allah yang disyukuri oleh baginda ini diberikan kekuasaan kerajaan, kemampuan mentadbir mimpi. Lantas baginda mohon ini semua dipohon kenikmatan yang diberikan itu, kedudukan, kenabian, tapi tidak langsung menghalang diri Nabi yang mulia ini untuk tak mohon ridha Allah di akhirat pula, supaya dapat bahagian yang lebih istimewa. Kerana inilah yang paling penting. Ini dipanggil sebagai husnul khatimah, yang kita minta kepada Allah selalu doa yang Nabi ajarkan. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, perbaikilah kesudahan hidup kami, beri pada kami ganjaran atas segala benda yang menimpa kami, musibah yang berlaku dalam hidup kami. Innamal amru bil khawatim, kerana dikira kehidupan pada penutupnya. Jadi walamma atamallahu ni'matahu على يوسف بما خلصه من المحن العظيمة وبما خوله من الملك وعلمه من العلم تاقت نفسه إلى الخير الأخروي الدائم الذي لا ينقطع. Jadi bila telah diberikan segala nikmat ini, maka rindulah, wujudlah serindu dalam diri Nabi yang mulia ini untuk kembali kepada Allah, supaya segala yang diberikan itu mempunyai kelanjutannya, kesinambungannya, kenikmatan yang lebih, yang tentu kita minta untuk akhirat, kerana kehidupan ini, dunia ini hanyalah sekejap saja. Jadi kalau kita perhatikan, apakah hukum meminta kepada Allah SWT untuk dimatikan? Kita dapat lihat pandangan para ulama, seperti contohnya tafsir Al-Khazin, bahawa hal huwa talabal wafa fil hal amla, adakah Nabi Allah Yusuf ini minta kepada Allah untuk dimatikan dengan segera diwafatkan, ataupun minta dimatikan dalam keadaan Islam kelak? Yang mana satu? Dan perlu kita ingatkan bahawa Nabi Yaqub AS selepas baginda dan keluarganya, anak cucunya datang ke Mesir, maka disebut dalam kitab tafsir, contohnya tafsir Al-Khazin, Ruhul Bayan, tafsir Syaukani, Fathul Qadir itu, bahawa Nabi Yaqub ini duduk di sisi puteranya Yusuf yang memimpin negara Mesir itu selama 24 tahun. Kalau ayah mati nanti, wahai Yusuf, kebumikan ayah bersama dengan datuk kamu iaitu Ishak di Palestin. Maka bila wafatnya Nabi Yaqub itu, perintah ayah telah pun dipenuhi, dan saya telah jelaskan di sudut hukum, andai permintaan itu boleh dipenuhi, maka kita cubalah untuk memenuhinya walaupun ia tidak wajib. Maka Yusuf AS telah pun membawa jasad ayahnya itu disemadikan di Syam ataupun di Baitul Maqdis mengikut wasiat ayah. Dan wafatnya Nabi Yaqub itu sama hari dengan wafatnya saudara kembar yang telah kita pelajari di awal surah Yusuf lalu, yang ada tohmahan puak Yahudi mengatakan bahawa Nabi Yaqub merampas kenabian daripada abang kandungnya, kembarnya itu yang bernama Ais. Maka disebut dalam kisah-kisah Israeliat bahawa Nabi Yaqub wafat pada hari yang sama dengan abang kandungnya, kembarnya Ais itu. Maka mereka dikuburkan dalam liang lahat yang sama, dan umur mereka pada masa itu adalah 147 tahun, seperti yang disebut dalam tafsir Abi Laith. Kemudian Nabi Yusuf AS dan adik-beradiknya yang lain kembali semula ke Mesir, dan hidup selepas itu selama 23 tahun lagi. Umur Nabi Yusuf tak kala wafat adalah 120 tahun, dan Nabi Yusuf telah dikurniakan beberapa orang anak, termasuk seorang bernama Rahmah, Misha dan juga Ifraim, disebut dalam kitab, dalam sumber-sumber Israeliat. Rahmah ini yang merupakan
isteri kepada Nabi Ayub alaihi salam yang bersabar selama Nabi itu mengalami penyakit ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yusuf telah mohon kepada Allah supaya dimatikan dalam keadaan sebaik-baik kematian. Sa'alallah al-mauta al-Islam wa husnul aqibah wal khatimah as-salihah, dan minta kepada Allah untuk mati dalam keadaan mati kebaikan. Dan ini yang disebut oleh para ulama, contohnya tafsir Al-Khazin. Adakah permintaan Nabi Yusuf ini permintaan mati dalam segera? Annahu sa'alallah al-wafata fil hal. Qala Qatada lam yas'al nabiyyun min al-anbiya'i al-mauta ila Yusuf. Qala ashabu hadzal qaul innahu lam ya'ti alaihi usbu' ba'da hadzal du'a hatta tawaffahu Allah. Jadi pendapat pertama mengatakan yang benar Nabi Yusuf minta kepada Allah untuk diwafatkan oleh Allah selepas kematian ayahandanya Yaqub alaihissalam, dan tidak ada seorang nabi pun yang memohon kematian melainkan baginda alaihissalam, seperti kata daripada Qatadah, seorang ahli tafsir yang terkemuka itu. Permohonan Nabi ini dimakbulkan oleh Allah, iaitu seminggu selepas kewafatan ayahnya maka baginda pula diwafatkan oleh Allah Subhanahu taala. Ini pendapat pertama. Tapi wa alaihi al-jamahir, pendapat yang merupakan pendapat jumhur majoriti para ulama tafsir, annahu sa'al al-wafata 'ala al-Islam wa lam yatamanna al-mauta fil hal. Zahir daripada doa ini menunjukkan kepada kita, seperti kata jumhur para ulama tafsir, permohonan agar diwafatkan itu bukan permohonan segera. Permohonan ini kita minta samalah macam menyebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan lurus. Kita memang alhamdulillah dalam solat sebenarnya kita pohon itu, dalam surah Al-Fatihah yang kita bacakan kita mohon kepada Allah untuk ditunjukkan jalan lurus. Kita dalam salat ni, jadi kita mohon kepada Allah berarti kesinambungan dan lurus, berarti dalam kehidupan berpandu kepada hidayah itu agar berlanjutan dalam hidup kita. Jadi samalah konteksnya dengan doa Nabi Allah Yusuf di sini, iaitu baginda memohon kepada Allah supaya dimatikan dalam keadaan Islam yang baginda sedang menikmatinya sekarang sebagai seorang Nabi Allah. Qalahul Hasan, ini antara yang mengatakan demikian, bahawa doa Nabi Yusuf ini bukan minta dimatikan dengan segera, mati dalam keadaan Islam, yang mana dalam kehidupan ini kita tidaklah digalakkan untuk minta kematian. Kerana dalam hadis riwayat Ahmad daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Nabi pernah bersabda, la yatamanna yanna ahadukum al-mauta li dhurrin nazala bih, fa in kana wala budda mutamanniyan al-mauta falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dalam riwayat Imam Ahmad ini, Nabi mengajar kita, kalau seseorang itu mengalami penyakit berat, maka dia tidak mampu lagi untuk menanggungnya, barangkali akan menyusahkan waris-warisnya menjaganya, maka dia dibenarkan untuk berdoa. Tapi sebaiknya menyerahkan perkara itu kepada Allah SWT. Ni kalau dah berat sangat, orang tu koma berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, keluarganya pun dah tak mampu nak jaga, mungkin kos rawatannya pun tinggi, maka dibenarkan untuk kita berdoa, menukarlah dhamir ini kepada dia, sama ada lelaki atau perempuan. Jadi Nabi menyatakan bahawa jangan kamu ini mengharapkan kematian hanyalah kerana musibah yang menimpanya, tetapi kalau dia terpaksa juga, maka mohonlah kepada Allah dengan katanya, ya Allah hidupkan aku jika hidup ini lebih baik bagiku, dan matikan aku jika mati itu lebih baik untukku, dan jadikan kehidupan itu waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Andai ada umur panjang untukku, jadikan umur yang baki ni menambah-nambah kebaikan amal salihku di sisimu. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikan andai kematian itu lebih baik untukku, wahai Tuhan, jadikan ia penutup segala keburukan agar tidak berlaku dalam hidupku lagi, dan supaya akhirat itu jadi tempat terbaik untuk aku sehingga aku pergi padanya. Saya yakin kebanyakan tuan-tuan tahu doa ni kan? Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah hidupkan aku selagi kehidupan itu baik untukku, matikan aku sekiranya mati itu baik untukku, jadikan kehidupan ni sebab bertambah-tambah amal salihku di sisimu, dan jadikan kematian itu kelihatan buatku dia segala kejahatan. Doa ni juga pernah dimohon oleh Imam Bukhari ketika beliau disakiti pulangnya ke Uzbekistan, ke Bukhara. Bila penduduk di sana menyakitinya dengan menyoal soalan yang bukan-bukan, maka doa Nabi ini telah pun dibaca oleh Al-Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Bukhari itu, lalu Allah meninggalkannya, Allah matikannya, mewafatkannya. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, ini boleh kita lihat dalam konteks penjelasan bahawa Nabi Allah Yusuf, kata kebanyakan para ulama tafsir, bukan memohon kematian, tapi mohon agar dimatikan dalam keislaman, dalam kebaikan. Sebagaimana doa seseorang kita yang terus-menerus mohon kepada Allah supaya diberikan hidayah. Padahal alhamdulillah kita berada dalam salat,
salat tu, kan kita panjatkan doa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan lurus. Kan kita sedang salat kan. Kenapa kita mohon begitu? Maksudnya mohon kelanjutan, kesinambungan kebaikan itu supaya berlaku terus-menerus dalam hidup kita. Jadi walaysa fil lafzi ma yadullu ala annahu talaba al-wafata fil hal. Jadi tidaklah menunjukkan dalam ayat yang kita bacakan ini bahawa baginda memohon kematian berlaku serta-merta. Yang dipohon oleh baginda adalah supaya kehidupan kelangsungannya dalam kebaikan, ketaatan, kepatuhan pada Allah dan mati dalam iman. Kesungguhan seorang Nabi padahal baginda merupakan seorang hamba yang maksum. Sebagian ulama pula mengatakan bahawa mungkin wakil al-qawlaini muhtamal. Mungkin kedua-duanya pun boleh dikatakan betul. Sama ada mohon untuk wafat pada saat itu juga, kerana bagi seseorang hamba Allah yang merupakan pilihannya yang saleh, ketua para salihin, Nabi, maksum, tentulah baginda punya iman sentiasa berada pada peningkatan, meningkat sentiasa. Jadi layaklah untuk baginda untuk mohon wafat, kerana telah ayahandanya, insan yang sangat banyak baktinya kepada baginda, telah pun wafat pada waktu itu. Logik juga bila mengatakan demikian. Ataupun yang kedua, mohon kelangsungan seperti yang diterangkan tadi, macam permohonan kita dalam salat ihdinas siratal mustaqim, supaya kita berterusan berada dalam hidayah Allah. Ini juga muhtamal, maknanya satu benda yang boleh diterima dari sudut penjelasannya. Kedua-duanya betul. Muslim-muslim rahmati dan dikasihi sekalian, kadang-kadang ada orang yang tidak boleh bersabar selepas kematian insan dicintai olehnya, seperti berlaku pada Fatimah radhiyallahu anha, iaitu tak kala Nabi dalam keadaan sakit sakaratul maut, maka Fatimah radhiyallahu anha bertemu dengan Rasulullah SAW, puteri yang tercinta itu, menangis mendengar satu daripada Rasulullah, ayahandanya sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi senyum pula dia. Tadi menangis, yang ni senyum pasal apa? Kerana nangis itu bila mendengar Rasulullah mengatakan bahawa ajal baginda sudah hampir sangat. Dan gembiranya Fatimah pula adalah disebabkan Nabi memberitahunya bahawa wahai Fatimah, duhai Fatimah, engkaulah merupakan keluargaku yang mula-mula mengikutiku, maknanya mati selepas aku. Benar kata Nabi SAW itu, kerana wafatnya Fatimah radhiyallahu anha tak berapa hari selepas wafatnya Rasulullah SAW, lantaran kesedihan yang menimpanya atas kematian, kewafatan manusia yang sangat dicintainya Rasulullah SAW itu. Tuan-tuan pernah dengar tak satu kisah yang sangat emosional kalau kita membacanya, mendengarnya? Kisah tentang puteri Nabi yang lain namanya Zainab radhiyallahu anha. Suaminya Abul As bin Rabi' radhiyallahu an. Mereka ini, Zainab masuk Islam minal awalin, antara yang awal, sabiqin al-awalin, tapi suaminya 20 tahun selepas itu. Ceritanya sangat menarik tuan-tuan, masya-Allah, subhanallah. Walaupun dipujuk oleh si isteri untuk Abil As ini masuk Islam, tapi dia menolak. Sampailah mereka berhijrah ke Madinah, dia kekal di Mekah, bahkan turut serta dalam peperangan menentang kaum muslimin di medan Badar. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini suami kepada Zainab, puteri Nabi SAW. Kemudian bila beliau ditawan dalam peperangan Badar itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, maka Nabi telah membuat keputusan hasil perbincangan dengan para sahabat, antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ramai lagi yang menyokong idea supaya mereka ditawan itu membebaskan diri mereka sendiri dengan membayar tebusan, ataupun jika tiada yang dapat menebus mereka, mereka yang bijak pandai mengajar anak-anak kaum muslimin di Madinah membaca mengira. Subhanallah, di antara yang ditawan 70 orang itu merupakan suami kepada Zainab radhiyallahu anha. Pada masa itu belum lagi masuk Islam Abul As ini. Bayangkan tuan-tuan, akhirnya Zainab telah pun menebus suaminya dengan satu bahan yang mahal, yang bila Nabi lihat bahan itu nangis Nabi SAW. Apakah bahan itu tuan-tuan ya? Saya sengaja nak beri perhatian untuk memahami bagaimana cintanya seorang kepada seorang yang telah pergi, mungkin juga akan menjemputnya juga untuk mati dalam masa yang terdekat. Inilah yang berlaku pada pasangan yang sangat tinggi, yang sangat mulia, yang sangat hebat. Pengorbanan ini untuk kita pelajari. InsyaAllah saya akan sebut perkara yang kuliah akan datang, kerana ada kaitan dengan peristiwa yang berlaku dengan doa Nabi Yusuf ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.